Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada teman-teman pelayar, saudara ediksi, Jeffrey Abdullah, Azwan Ali, Marjuna Rasha, Azhar Muhammad, Yuan Kasim, Didi, Azhar Abdul Manaf, saudara Fazil Yub, apa khabar semua? Syahar Ibrahim, Osman Mansur, Hazlina, Nayan, Mustafa, ya, Yuan Kasim. Wah, besar duit lo punya pada saya. Hai. Tok, macam mana cerita Datuk? Kau pulang semalam bekerja. Sabarlah, Yub. Masuk-masuk terjah marah orang, Yub. Saudara Akasa, saudara Nazman, teman-teman semua ya. Hari ini ada kelegaan, saya sekadar melaporkan sebab ramai teman-teman dia kata jangan lapor banyak sangat. Saya meringkaskan apa ini laporan tentang COVID. Hari ini kes baru adalah meningkat sejumlah 1,315, meningkat. Semalam 1,100, agak menggusarkan kita. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 63,000 warga kita telah dijangkiti oleh virus corona. Dengan angka kematian seramai 4 orang, saudara. Dan cuma kita ada nampak sedikit, walau di saat kenaikan itu ada kelegaan. Di Labuan, di Sarawak, di Pahang, Terengganu dan juga Perlis. Alhamdulillah sifar. Saudara Sri Raudah, Halimah Hashim, Markim Kama Ismail, and Winipah, Syaf Offspring. Alhamdulillah, sudah Bob Azhar, Alhamdulillah sihat. Terima kasih Nazir Bazin, Anggerik Rimba. Anggerik Rimba ni tentulah wangi baunya tak? Ada anggerik ni ada berbau. Teman-teman semua, sebelum itu kita jangan lupa dengan ini nasihat ataupun panduan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui kepelbagaian hadisnya. Hari ini saya ingin membacakan satu hadis lagi diceritakan oleh Yazid bin Harun yang telah memberitakan bahawa Abu Malik Sa'ad bin Tariq dari ayahnya telah mendengar Nabi Muhammad SAW sewaktu dikunjungi oleh seorang lelaki sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus diucapkan ketika aku memohon kepada Rabbku?" Rabb itu kepada Allah SWT. Maka baginda menjawab, "Ucapkanlah, Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan dan berilah aku rezeki." Kemudian baginda merapatkan 4 jari tangannya selain ibu jarinya. Sungguhnya kalimat tersebut akan mencukup bagimu, agamamu dan duniamu. Hadis ini adalah riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ke-3835. Status hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Jadi pengajarannya adalah kita harus berdoa. Kerana doa adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah SWT. Jadi barang siapa yang tidak meminta kepada Allah dengan berdoa, maka Allah akan marah. Ya saudara, ya, jangan saudara susah hati, jangan saudara merasa malu. Masalahnya kita kadang-kadang kita bila dah buat dosa dengan orang, kita malu. Bila malu kita lari, tapi tidak dengan Allah SWT. Kalau kita yang berdosa ini, kita cuba lebih rapat lagi. Itulah perbezaan kita sama manusia dengan Allah SWT. Ya saudara, ingatlah ya, antara doa yang mencukupi untuk urusan agama dan dunia yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah, Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan dan berilah aku rezeki. Jom kita baca doa ini saudara, agar negara rahmah ummah sejahtera. Hadis ini dikirimkan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih pada Ikram Negeri Johor. Untuk e-commerce saya dah sediakan ruangan khas, saudara boleh berhubung dengan anak-anak saya, iaitu Siti Farehah 07 711 4300, ataupun saudara Azhar 011 330 41241. Kirimkanlah. Saya nak sebut satu persatu tak mampu sebab nanti penuh meja saya dengan barangan produknya ya. Bagaimanapun bila saya dah sediakan ruangan itu, masuklah. Hubungilah mereka dan iklankanlah produk saudara. Saya sentiasa nak menggalakkan teman-teman, kalau ada ruang, kesempatan, mestilah kita berusaha untuk berniaga. Okey? Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Sebagaimana saya berjanji pada diri saya berjanji dengan saudara,
saya tetap akan menyebut salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Selagi wang itu tidak masuk ke kantung saudara, selagi wang itu tak masuk dalam akaun saudara, selagi itulah kita akan terus berjuang untuk mendapatkannya. Hari ini dah hari Sabtu. Hujan pula. Saya dapat perkabaran banjir di sana sini. Hujan di Pantai Timur, di Kuala Lumpur hujan, di Petaling Jaya hujan, berdentum-dentam, ribut petir. Jadi sedangkan rakyat duduk di rumah, nak bekerja tak boleh, COVID dan sebagainya. Apa nak jadi? Sedangkan wang yang ditunggu, kadang-kadang apa yang ditunggu tak kunjung tiba. Inilah yang jadi masalahnya. Tapi nak buat macam mana? Sebab mereka yang berkuasa, mereka yang punya segalanya, tapi rakyat yang harus menghadapi segala kesukaran dan kesulitan. Ya, saudara Ramli, Sadah Hamid, Rosyun, Abdul Aziz, Detman, Hussein Khalil, Syahrudin Salim. Malam ini teman nak minta izin. Saya nak minta izin saja lebih kurang dalam 3 minit. Sebab banyak sangat permintaan teman-teman daripada Perak. Dia kata, tu orang Perak kena bercakap Perak sikit. Saya kalau marah, kalau saudara rasa agak membuang masa waktu 2-3 minit ni, buat kopi. Buat susu. Susu C to Joy. Ya. Buat susu. Sebab semangat melabun sekejap. Jangan marah ya. Sebab ini kalau mengkoma orang-orang Perak, tentu mengkoma faham ceritanya. Ya. Memula dulu, saya dah akan bercakap dalam bahasa Perak. Jangan marah. Saudara ya. Memula dulu, Tepin tu ibu negeri Perak. Rasanya masa tu sana banyak bijih. Berebutlah orang Perak ke sana. Cina, Melayu sampai berperang-perang dia mah. Berebutkan bijih. Famous lah masa tu Tepin. Tu yang jadi sampai jadi ibu negeri. Bila bijih pun banyak dijumpa di Lembah Kinta, beralihlah pula demo ke sana sampai ke Ipoh. Yang asalnya Kampung Paloh. Jadi semakin besar, semakin besar. Namanya pun ditukar jadi Ipoh sebab dijumpa. Demo jumpa pokok Ipoh yang getahnya beracun. Ini bahasa Perak saudara ya. Memula Pekan Ipoh dulu, had kawasannya dari Jalan Lahad membawa ke Sungai Kinta. Itu aja sepadannya. Belah sana tu sungai tu meracun tu apatah memandang ke hutan Banat tu. Di situlah pekannya. Banyak kedai-kedai kain, market, kedai-kedai runcit dibuat pula di orang putih. Kelab Ipoh yang ada sekarang ni, itu Padang dia digelar dia Padang Ipoh Club. Di seberang Padang tu ada sekolah orang putih. Namanya St. Michael Institution. Sebelah tu ada Masjid India. Ngala ke hulu tu Jalan Douglas. Langsung tembus ke Jalan Kuala Kangsor. Boleh tembus ke Gunung Curah. Di situ ada juga sekolah orang putih. Anderson School namanya. Sekarang kawasan ini semuanya namanya Pekan lama. Panggung wayangnya dulu namanya Sun Cinema. Kalau orang luar dari Ipoh datang ke situ, tempat beronggoknya ni berkumpul. Tempat beronggoknya Sun Cinema. Tempat makan di People's Park. Nasi kandar di Lahad Lane. Kedai kainnya, famousnya Kongfat. Disebut dia Kongfat aja. Kedai buku pula Mubarak Bookstore. Itu tempat orang Perak ni. Udah penghujung tahun 40-an berkembanglah pula pekan itu ke sebelah sana. Sebelah sungai tu. Barulah ada hospital, kedai-kedai di Jalan Brewster dengan Jalan Hiolo. Panggung wayang pun tumbuh di sana. Yang famousnya KT Lido. REX, Odeon, Grand, panggung Red tu dia mau panggil RE Pangkah. Kalau orang Perak yuk. Saudara yang duduk Kuala Lumpur, saudara duduk di Penang, cakapnya orang Perak, oi, jom tengok wayang di panggung RE Pangkah. Jadi anak-anak muda dulu duduk tempatnya tak jauh benar dari Ipoh masa tu. Kalau nak jolinya ke Pekan Ipoh lah. Ada dia apa dikenangkan, macam-macam cerita ada. Cerita yang paling banyak disebut, ni ceritanya sampai sekarang, cerita orang Parit. Perak ni sebut mesti Parit. Orang Parit dulu, kalau turun, kalau dia turun, biasanya dia pakai pelekat, kain pelekat. Dalam bajunya, baju perak. Sudah tahu baju perak? T-shirt. T-shirt pagoda. Di luarnya baju kot. Lepas tu pakai tali pinggang. Di celah pinggang tu terselitlah golok. Nyongkit aja. Golok ni. Gaya demo tu memanglah dari orang lain. Dia kena orang demo tu orang Parit.
Orang kenal lah itu orang parit. Bukan orang Ipoh. Jadi gaya kampung demo tak boleh lah nak sorok. Macam mana pun, bila orang parit ni dengan gaya yang lain dari yang lain, demo pun satu macam lah. Berhati budak muda tu. Kadang tak berkelit-kelit biji mata. Bila kena tengok macam ni orang parit, mulalah tak selesa. Dia pun tanya, ngapa kamu tengok-tengok? Garang aja bunyinya. Pakcik orang parit ke? Kenapa ada? Jawab demo yang tengok tu sambil nyerongin. Nawan gelak. Nyerongin. Pakcik orang parit ke? Lagilah dia nyinga. Balik biji matanya. Udah macam nak ditelannya siapa yang datang depan. Ate, orang parit ngapa? Katanya. Tangannya udah megang guluk-guluk. Biji matanya udah terjegi. Macam nak sembur keluar. Bila orang ni nampak dia udah metor. Sampai nak nyabut golok. Dia pun risau. Taklah terkira ni. Ini mula mencari macam mana nak fikir. Macam mana cari lah. Tidak lah kata anak muda tu. Kata dia orang parit ni kaya-kaya. Nengok itu, nengok. Bila nengok itu, sejuklah hati orang parit tu. Tak jadilah dia nyabut goloknya. Maka dia pun masuk balik goloknya. Masa dia masuk golok ke dalam sarungnya, tersepitlah hulu tangannya. Jari itu tersepit. Tapi walaupun sakit, bengking tetap bengking. Tahu pun komat. Sambil ngibur-ngibur jarinya yang tersepit. Itulah cerita orang Perak, kita mengelabun sekejap. Teman-teman jangan marah ya, teman nak mengelabun je. Dulu selalu lepak stesen kereta api pun beli burger. Betul saudara apa ini? Yuan Kasim, Pak Ngah Central, Syaf Osring, Typo Aero, Jeffrey Abdullah, Typing with Love, Pak Ngah Canai, salam itu. Ini kalau saudara ada kiriman, kalau orang Kelantan nak hantar ke saya boleh bacakan. Tapi dengan syarat tak lebih daripada 2 minit. Nanti teman-teman yang lain pelai-pelai marah. Kalau saudara daripada orang Negeri Sembilan boleh kirim. Tentang e-commerce dah sebut dah. Dah sebut e-commerce dalam dia punya tu. Ini technician saya sebelah saya. Kenapa tak sebut e-commerce? E-commerce sekarang ni dah semua masuk dalam e-commerce. Saudara? Itu ceritanya, cerita orang parit. Hari ini, saudara, Parti Peribumi Bersatu mengadakan mesyuarat agungnya. Jadi, apakah statusnya? Apakah ia merupakan masih lagi berstatus pro tem ataupun mesyuarat agung yang sebenarnya, kerana dalam sebulan 2 lepas dulu saudara buat apa cerita teman lama benar tak balik kampung. Gitulah ya. Teman kadang terbakar. Sabar. Ini dia tanya apa tajuk hari ni. Tajuk kita hari ini adalah harta rakyat dijarah. Jadi saudara, dalam keadaan begini, hari ini Parti Peribumi mengadakan perhimpunan agungnya. Dan kita tak tahu statusnya, apakah ia merupakan status pro tem atau sebagainya. Bagaimanapun, biarlah cara mereka. Kemudian tapi yang agak memeranjatkan apabila Presiden Parti Peribumi Bersatu Tan Sri Muhyiddin menyatakan beliau ada bertemu dengan Presiden UMNO membincangkan tentang bagaimana untuk menjalin kerjasama. Jadi kita tak tahu, tapi bila kita perhatikan kenyataan pula daripada Mak Jogan, Ketua Armada, hebat. Dia dengan bangganya menyatakan, mengeluarkan kenyataan. Parti Peribumi Bersatu ni walaupun baru setahun jagung, tapi dah menghasilkan 2 orang Perdana Menteri. Hebat. Sebab itulah ini saudara dia kata dia kagum dengan saudara mana tadi. Jadi menurut saudara Najmi ni Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dia kata apa? Dia kata kagum saya dengan Wabi Senator Wan Ahmad Faizal kerana begitu yakin Bersatu akan menang besar pada PRU 15. Jadi dia kata kalau nak menang besar, mestilah kena bertanding banyak kerusi. Jadi dia mencadangkan supaya Parti Peribumi Bersatu bertandinglah di kerusi milik PH yang dulu dimenangi oleh DAP, PKR dan PAN. Barulah dapat membuktikan Armada adalah panglima perang. Jadi kata Najmi, saya tak fikir menjadi masalah. Bersatu juga pun PH mesti boleh menang besar. Lagipun mereka bakal
menjadi parti dominan. Jadi kata dia untuk UMNO, kursi UMNO tetap milik UMNO. Walaupun ahli parlimen tersebut telah lompat ke Bersatu, UMNO akan terus merampas. Sebentar tadi saya menerima kiriman daripada Yang Muhammad Tengku Razali. Baru tadi lebih kurang 10-15 minit. Dia menghantar pada si kiriman apa yang keluar daripada Malaysia kini. Dia tulis, UMNO mungkin telah berasa beruntung apabila pada saat-saat akhir memberi sokongan sepasukan di perangkat dasar belanjawan 2021. Sekali lagi yang beruntung sebenarnya adalah Perikatan Nasional. Lebih tepat lagi Bersatu, bukan UMNO. Sedangkan selamanya Bersatu itu cuma parti serpihan. UMNO itulah hakikat, itulah makrifat. Itulah zahir, itulah batin, itulah kenyataannya. Sementara Parti Bersatu adalah parti yang mengkhianati semua orang. Parti yang mengkhianati Pakatan Harapan. Parti yang hari ini mengusung seorang Perdana Menteri yang mahu menghabiskan UMNO. Bila UMNO mati, Bersatu hendak menggantikan UMNO. Itu kirimannya, sebagai kirimannya. Kita tengok. Saudara Hazim Osman, Assalamualaikum Dato'. Selamat malam. Hazim dari mana tadi? Dari Sarawak. Line clear. Terima kasih. Saudara Faizal Atun, Syaziman, Alun Yahya dan teman-teman yang lain. Saudara, sebab ini kita masuk bab ni serius. Sebelum itu saya nak nyatakan saya bukan ahli ekonomi ya. Saya bukan pakar ekonomi. Jangan ingat pula je pandangan-pandangan saya ini merupakan pandangan daripada ekonomi. Tetapi apa yang saya dapatan yang akan saya lantarkan malam ini adalah daripada kiriman teman-teman. Daripada bekas CEO pada syarikat-syarikat GLC, syarikat milik kerajaan, daripada pemimpin-pemimpin tertentu, daripada ini yang keluar. Jadi daripada beberapa media-media dalam negeri dan luar negeri. Jadi keadaan ini saya melihat. Tapi sebelum tu saya nak memberi peringatan. Saya ingin memberi peringatan kepada teman-teman pelayar-pelayar dalam Amir Hijaz Fan ini. Pertama-tama sekali CIMB telah pun mengeluarkan kenyataan. Dia kata CIMB memberi amaran kepada pengguna dan meminta supaya berjaga-jaga. Sekejap lagi nanti kita sekali kena hack lah kot ni gini. Ketika klik sebarang pautan yang diterima melalui SMS katanya. Kerana terdapat beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang menghantar SMS dengan mimik seumpama pihak CIMB dan seterusnya menyertakan pautan ke web yang palsu. Jadi kalau saudara klik pautan itu, ia membawa kepada sebuah web palsu yang mencuri data-data pengguna sekaligus membawa kepada bahaya untuk akaun perbankan anda. Anda nasihatkan untuk tidak klik pada sebarang pautan yang mencurigakan dan semak sebarang pautan tersebut beberapa kali sebelum melakukan sebarang input. Cadangan saya mudah saja. Kalau ada benda itu muncul dalam anda punya telefon, anda punya internet dan sebagainya, segera berhubung dengan pihak polis. Saya berkeyakinan pihak Bukit Aman telah pun mempertingkatkan lagi unit kawalan jenayah cybernya. Inilah keadaannya ya. Saja Fiq Abdullah. Atas pagar kini pandai putar belit. Jangan percaya, terus buat kajian dahulu baru tahu benar atau tidak. SP Napiah saya tak tahu apa saudara maksudkan, itu saudara bergaduh. Semua saya kata jangan bergaduh. Pandangan boleh. Kita dalam ruangan ini berkali-kali saya katakan we must agree to disagree. Saudara, sebenarnya perumpamaan ada mengatakan, dan ini adalah realitinya, bila air surut pastilah segala lumpur dan selut serta kayu-kayu buruk segala berlacak itu nampak. Segala kekotoran itu timbul. Kerana waktu masa air pasang, semua nampak cantik. Kalau kita duduk di tepian sungai, air sungai mengalir lesu dengan tiupan bayunya, dengan nyaman, dengan landscape yang indah. Air pasang, tak nampak apa yang di bawah tu. Segala-galanya indah. Jadi apa pun kita ambil kisah. Tetapi apabila air sudah surut dan kering, maka nampaklah segala selutnya, segala kekotoran yang ada. Begitu jugalah dengan keadaan ekonomi negara kita. Waktu negara kita makmur, waktu tidak ada masalah, waktu tidak ada serangan COVID, waktu kita hidup dalam keadaan yang bahagia, punya wang yang secukupnya, kita tak ambil kisah. Kita tak ambil peduli pun. Tak apalah. Nak buat apa pun buatlah. Asalkan saya boleh hidup, keluarga kita boleh, anak-anak boleh sekolah,
Dan nak melancong boleh melancong, bawa keluarga bercuti dan sebagainya. Rasa nak makan, pergi ke restoran, pergi ke hotel-hotel. Rasa nak tidur melawat saudara mara, okey. Kereta pun daripada kecil, daripada motosikal, jadi dapat kereta besar. Lepas tu tukar, ada yang pakai Mercedes, ada yang pakai BMW. Macam-macam. Waktu senang. Tetapi bila susah, bukan kita susah, tapi keadaan membuatkan kita susah. Apabila ekonomi merudum sebegini teruk. Sebenarnya saya katakan bahawa ekonomi kita benar-benar teruk. Ini bukan main-main cerita ni. Sebab bukan hanya negara kita. Saya tak boleh kata negara kita yang teruk. Tidak. Satu dunia. Ekonomi dunia merudum yang begitu teruk. Macam saya katakan, di Amerika, di London, di mana-mana pun. Semua negara mengalami kemerosotan ekonomi yang tidak mampu dikawal. Malahan pasaran saham, pasaran wang ringgit, pasaran emas dan sebagainya. Jadi limbo, sekejap ada, sekejap naik, sekejap turun dan sebagainya. Jadi mulalah orang mempertikaikan bila segala-galanya terdedah, segala kepincangan yang berlaku dalam syarikat-syarikat milik kerajaan. Ini yang sepatutnya yang saya tuntut beberapa malam dulu, saudara mungkin tak nampak. Saya sudah mengutarakan bahawa perlu ada forensic auditing account dalam keadaan sekarang ni, supaya kita mengkaji sejauh mana mereka-mereka yang berada di anjung kuasa di syarikat-syarikat besar ini mesti diselidiki sejauh mana keberkesanan kepimpinan mereka, sejauh mana mereka melaksanakan tugas dengan baik. Kerana saya berkeyakinan banyak berlaku kepincangan. Contoh, ada gaji CEO. Macam anak syarikat tabung haji. Sekejap lagi saya akan ulas. Penjualan aset tabung haji misalnya. Sebagaimana kita dengar, mantan pengurusi tabung haji, dia membantah penjualan aset tabung haji di Sabah dan Sarawak. Kalau siap Pen Borneo, tanah-tanah milik tabung haji yang beribu hektar itu sudah milik jadi orang lain, tentulah mendatangkan kerugian yang amat besar. Perancangan tabung haji sudah akhirnya tidak kesampaian. Sebab bila Pen Borneo itu sudah siap, maka tanah-tanah itu nilai harganya begitu tinggi. Penghasilan produk daripada kawasan-kawasan atau isit-isit milik tabung haji itu mudah untuk dijual dan sebagainya. Dan ini yang berlaku. Dan begitu juga dengan apa yang terlihat, kerugian berbilion-bilion dalam lembaga tabung haji, kerugian Petronas, penjualan syarikat milik khazanah kepada syarikat bukan Bumi Putra. Sebab dalam keadaan begini, kita orang Melayu tak cukup wang. Kita terdesak, hidup susah. Tapi mereka, taikun-taikun besar ni, menunggu bagai naga-naga besar. Dan mereka pun segera menelan syarikat-syarikat yang mempunyai link dengan kerajaan, yang mempunyai lesen besar, yang diberikan oleh kerajaan yang memiliki pelbagai keistimewaan. Ini saudara Amy Kerambit. Kucing entam hujan tak? Contoh CEO EPF nak jual aset. Ini saya akan ulas sedikit demi sedikit. Sebab itu tadi saya menerima kiriman daripada Juwita. Dia kata Perdana Menteri kena tubuhkan RCI untuk melakukan forensic auditing account dalam syarikat GIC. Mereka tidak seharusnya mengkhianati aset dan harta milik rakyat. Saudara Abdul Rahim Umar menghantar kiriman kepada saya. Dia kata banyak ketirisan dalam GLC. Yang kenyang mereka yang mentadbir. Syarikat rugi. Tapi gaji mereka tetap jalan. Jadi sebab itu saranan yang Muhammad Tengku Razali, dia kata sepatutnya GLC punya bos ni potong gaji 70%. Sebab sekarang ni syarikat tengah rugi. Ini tentang apa yang berlaku. Saya menerima contohnya. Bahawa kalau kita nak membezakan antara pemimpin ataupun CEO kita, Rafi Osman, Datuk, komen sikit minta saya komen mana ni? Dalam kepimpinan tertinggi UMNO sekarang dengar ada tegang sikit. Saya sedang menghubungi Datuk Seri Presiden UMNO. Sebab saya tahu ada sedikit ketegangan ekoran daripada kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam wawancara dengan sebuah portal. Mungkin boleh terlepas pandang dan sebagainya. Ada kenyataan-kenyataan itu yang disanggah tentunya oleh Ketua Pergerakan Pemuda Negeri Sembilan, Seremban, dan beberapa pihak yang lain yang disalahartikan. Saya sedang berusaha. Kalau ada rezeki, saya akan jumpa dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita akan menghuraikan satu persatu.
Jadi Zakaria Ahmad Zain, adakah UMNO akan bersatu dan tidak bertanding sama sendiri? Tadi masa bercakap pun tak nak bertembung bersama. Itu sekata saudara Zakaria, pandangan saudara. Tapi UMNO dah menjelaskan, kita tetap bertanding kawasan kita, dan mana kawasan-kawasan yang ditandingi oleh UMNO tetapi mereka sudah melompat. Yang 17 kawasan itu tetap akan diambil oleh UMNO. Ini kenyataan, ini bukan main-main, sebab ini kenyataan resolusi Majlis Tinggi. Malahan ini dilontarkan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Jadi kita ada 47 kursi campur dengan 17. Mana itu lagi, masa pilihan raya dulu kita 79. 79 kursi yang kita menang, 2 MCA dengan MIC, artinya kita ada mereka 77. Termasuk di Sabah dan Sarawak. Gagasan Barisan Nasional. Jadi semua kursi-kursi ini wajib ditandingi oleh UMNO. Dan saya beberapa kali berhubung dengan si Presiden, beliau menyatakan beliau akan memastikan supaya UMNO tetap bertanding. Katanya 90 kursi. Jadi 90 kursi ini kawasan kita menang. Dan ini tak termasuk kawasan Gombak. Ini tak termasuk kawasan Gombak dan kursi di Ampang. 2 kursi ini memang kita akan bertanding. Tapi kalau kita tengok heavyweight datang daripada PKR, biarlah. Sebab itu mereka sama mereka, kita tak campur. Itu kursi-kursi yang dimenangi. Dan kenyataan daripada pengurusi perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Nur Omar, dan kalau saudara dengar bicara saya bersama dengan naib pengurusi timbalan pengurusi UMNO Selangor, dengan jelas beliau mengatakan bahawa UMNO Selangor tidak akan berkompromi dengan mana-mana parti selain daripada PAS. Ini saya harap jelas, saudara ya. Nur Samsiah, Datuk Pemimpin UMNO sepatutnya desak Mudin tubuhkan RCI tabung haji kerana sesuatu yang tak kena. Benar. Ini yang saya nak sebut satu-satu. Jadi saya cuba memberi pencerahan. Pencerahan saya ini, sebab itu saya kata saya bukan pakar ekonomi, tapi apa kiriman yang saya dapat. Ini sebab apa? Kalau kita lihat dari segi pendapatan atau segi gajian, gaji CEO ataupun presiden company yang world largest bank, iaitu Industrial Commercial Bank of China Limited, ICBC. Sebuah bank yang terbesar di dunia, ICBC. Gaji CEO dia cuma 380,000 setahun. Artinya 32,500. Ini bank dia yang terbesar di dunia. Tapi kita di tabung haji ke, di CIMB ke, di Maybank ke, negeri kita kecil. Bank yang begitu ciput tapi membayar gaji begitu tinggi. Dan ini yang tak patut. Jadi kita kena lihat. Waktu pemerintahan Pakatan Harapan dulu, secara senyap-senyap, Menteri Kewangan Lim Guan Eng telah menggunakan jaminan negara. Itu bond negara. Membuat pinjaman sejumlah 500 juta US. Kalau kali dengan 3, artinya 1.5 bilion, yang lebih kurang 2 bilion daripada Bank Pembangunan Asia untuk membiayai kononnya sebagian kos untuk projek PTMP di Pulau Pinang. Itu keadaannya. Pinjaman dari ADB, iaitu untuk projek Pulau Pinang ini, tidak pernah diumumkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu atau dilaporkan dalam mana-mana media. Dia dapat duit, dia simpan saja, dia tak tahulah kita nak kata apa. Tapi kabarnya sejauh mana benar atau tidak kita tahu. Kerajaan Perikatan Nasional telah membatalkan pinjaman ini. Dan akhirnya terbongkar jugalah. Jadi peranan ADB ini adalah seperti bank dunia lain. Tetapi untuk negara Asia saja, mereka menggunakan bon-bon kerajaan untuk mencari sumber kewangan. Sedangkan projek-projeknya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk poket mereka. Saudara, Khazanah Nasional Berhad adalah juga sebagai pemegang saham tunggal Syarikat Penerbangan Nasional, MAS. Hari ini apa jadi pada MAS? Syarikat Penerbangan Nasional Malaysia Airline Berhad kini dilihat semakin hampir untuk memutamat keputusannya sama ada untuk terus menyalurkan lagi talian hayat untuk MAB atau bertindak sebaliknya. Saya 6 hari dulu, saya berjumpa dengan Datuk Zamri Abdul Kadir, mantan Menteri Besar Perak yang kebetulan menjadi pengurusi MAB, Malaysia Airport. Dia kata dia tak mau campur urusan MAS. Tapi bagaimanapun setakat hari ini,
Kalau kita tengokkan syarikat emas ni mampu untuk bangkit kalau ada injection ataupun ini suntikan bantuan kewangan, dan kalau ianya ditadbir oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas, yang tidak meletakkan pendapatannya ataupun melakukan penyelewengan. Saya tak kata penyelewengan lah, sebab penyelewengan ini hanya dibuktikan oleh mahkamah. Tapi kalau mereka ikhlas dan tidak ada ketirisan, syarikat penerbangan Malaysia ini boleh hidup balik. Kita ada Firefly dan sebagainya. Memang dalam keadaan pandemik ini, kesan daripada pandemik ini, syarikat-syarikat penerbangan di Amerika lebih kurang 20 syarikat tumbang. Begitu juga di England, tumbang. Banyak syarikat. Tetapi kita masih boleh bertahan kalau kita nak bertahan. Kalau ada suntikan-suntikan dan mengurangkan kos. Kos yang perlu dikurangkan bukanlah kos untuk membeli penerbangan. Kita dah ada fleet kita. Silapnya dari dulu apabila syarikat emas ini dilihat sebagai angsa emas, angsa yang melahirkan telur emas. Mereka-mereka terdahulu, saham-saham emas. Kalau saya tengok skandal dalam emas ini, saham itu RM2 dinaikkan sampai RM6, dinaikkan RM7, dan akhirnya amat menyedihkan apabila ada dia punya ketua eksekutif yang baru dilantik oleh pimpinan kerajaan. Kerana syarikat emas ini adalah milik kerajaan, maka bangunan emas dijual. Satu benda yang amat mengharukan kita. Mereka sanggup. Jadi pada tahun itu memanglah emas dalam laporan kewangannya untung. Saya kata mana tak untung. Pendapatan daripada hasil jualan properti ataupun harta tanah milik emas. Tapi sekarang apa jadi? Begitu juga dengan fleet ataupun kapal terbang milik emas. Dulu kita bangga. Kalau kita ke mana-mana pun kita naik emas. Tapi apa jadi hari ini? Sebab kapal terbang milik emas ini akhirnya disewa pula. Tidak lagi emas memiliki fleetnya ataupun kapal terbang sendiri. Begitu juga apa yang berlaku sekarang. Ya. Apa yang berlaku sekarang ni dengan AirAsia. Kita merasa sedih, emas tidak dilakukan sebarang ini suntikan, bantuan. Tetapi AirAsia kabarnya pimpinan kerajaan menyuntik sejumlah RM1 bilion. Jadi kita merasakan ni syarikat AirAsia, ni syarikat is a private company. Kenapa ni dijadikan sebagai anak paling utama berbeza dengan emas? Sebab itu sekarang ni sudah sampai masanya pimpinan kerajaan melihat bahawa semua syarikat-syarikat yang ada link dengan kerajaan ini kita jadikan balik sebagai syarikat sedang berhad, dan mereka-mereka yang berada di situ hanya memegang sebagai authority. Membantu kementerian, contohnya kalau emas, okey, biarkanlah individu ataupun kaum mutra berkongsi modal memiliki syarikat penerbangan tersebut, dan emas ini menjadi sebagai pembuat dasar. Sepatutnya begitu. Kalau kita lihat di akhir tahun 2018, liability Malaysia Airport Berhad hanyalah 5.5 bilion. Tapi pada 6 Oktober lepas, syarikat penerbangan itu mengumumkan pelaksanaan plan penstrukturannya dengan hutang mencecah sejumlah 16 bilion dalam tempoh beberapa bulan. Ini yang saya katakan, mereka seolah-olah menjarah harta rakyat. Dan sepatutnya perlu ada forensics auditing account. Jadi kalau kita tengok kenyataan daripada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, dia kata dah beberapa kali menegaskan bahawa kerajaan tidak lagi menyuntik dana secara tunai ataupun modal untuk MAB dan menyerahkan kepada khazanah untuk membuat keputusannya. Tak ada suntikan, dia terpulang daripada khazanah. Dia setakat hari ini Malaysia Airlines masih mengekalkan khidmatnya dan terdapat lebih kurang 12,000. Tapi kabarnya beribu-ribu dah kena berhenti. Saya tak dapat jumlah sebenar, jumlah terkini. Tapi ramai yang telah pun diberhentikan. Sebab itu kita lihat ada juga yang itu hari pilot pun terpaksa jadi driver Grab lah. Edisi District nak tubuh RCI macam mana orang depa yang buat jahanam. Itulah ceritanya di sisi. Siasatan perlu RCI untuk rakyat nak tahu apa sebenarnya. Tu Saudara Azman, apa khabar? Saudara Syarif. UMNO kena bertanding. Itu politik. Sekarang ni kita bincang pasal tentang kedudukan ekonomi, tentang bagaimana harta negara ini dijarah oleh mereka.
Jadi saudara Mustafa Bakri, kenapa susah sangat nak buat RCI tabung haji? Ini masalahnya. Dan amat merunsingkan kita apabila sudah ada keluar kenyataan. Jadi kita sekarang ni sepatutnya berilah rehat. Kita berilah kerehatan kepada Petronas. Asyik kena saja. Tiap-tiap tahun, Mas. Dia baru nak buat keuntungan, dah cekau. Yang terbaru, mereka pekerja menuntut dalam keadaan Mas yang kerugian, Petronas kerugian, kena bagi kepada kerajaan sejumlah lagi tambahan 10 bilion ringgit. Ini keadaan yang berlaku. Kerana Petronas telah pun mencatatkan kerugian sejumlah 34 bilion pada suku ketiga 2020. Berbanding keuntungan 74 bilion pada tahun yang sama. Itu pada suku tahun pertama tahun 2019. Tapi pada suku tahun pertama 2020 ini, emas sudah kerugian sebanyak 3.4 bilion ringgit. Ini kerana bukan apa, kerana kekurangan faedah pendapatan, harga minyak yang jatuh dan sebagainya. Dan ini tak termasuklah juga kerugian susut nilai 26 bilion katanya. Jadi pada suku kaji syarikat minyak dan gas nasional mencatatkan pendapatan sebanyak 41.1 bilion, iaitu 25% rendah berbanding 55.1 bilion pada suku tahun yang bersama tahun 2019. Jadi sementara itu bagi tempoh 9 bulan terakhir ya, pada 30 September 2020, Petronas mencatatkan pendapatan cuma 134.7 bilion. Susut 24%, iaitu 176.2 bilion dalam tempoh yang sama tahun yang lalu. Ini keadaannya. Dalam tempoh itulah kita berada dalam keadaan yang sukar. Ini tak termasuk sukar nilai. Jadi Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Abdul Aziz, berkata syarikat minyak dan gas nasional itu mencatatkan sedikit kemajuan pada suku ketiga berbanding suku sebelumnya susulan pelonggaran kawalan pergerakan yang mendorong aktiviti ekonomi bermula semula secara beransur-ansur seluruh dunia. Jadi beliau berkata di tengah-tengah sekretariat operasi yang tidak menentu, susulan pandemik dan turun naik tidak menentu harga minyak yang berpanjangan, Petronas harus bersikap berhati-hati. Itu keadaannya dalam Petronas. Ini sebenarnya Petronas ini adalah kantung untuk kita maju atau tidaknya. Kebergantungan negara, tak silap saya dalam 40% keperluan kewangan kita bergantung pada Petronas. Apa jadi kalau Petronas terus susut dan rugi? Saudara Aris Ismail. Tapi yang saya takut, Tuan, terjadi seperti di Sabah. Sebelum tu kata nak bertanding. Ini cerita secara sama-sama ya, tentang politik di Sabah. Kita minta tak berlakulah benda tu. CEO bertanggungjawab jika syarikat rugi, potong gaji. Itu betul ya, Cik Lat. Muafakat Nasional bila lulus pendaftaran. Itu jangan tanya saya, kena tanya Hamzah. Mereka menteri. Ini masih lagi tentang politik. Tapi hari ini saya banyak nak cerita tentang ini sebab politik ni kita kemudian sikit. Saudara ya, jadi saudara jangan lupa like lah. Saya cuma bila kalau saudara tak like tu, kurang semangat saya. Sebab saya hari ini seolah-olah banyak membaca. Cerita politik ni sampai kiamat pun tak habis betul. Jadi lumut kapal SCS tak siap, duit desap. Andros Nordin, itu betul. Itu betul apa yang berlaku dalam syarikat Boston Holding. Boston ini CEO-nya gaji berapa ratus ribu. Akhirnya apa berlaku? Tak silap saya ada 4 bilion apa semua. Ini satu hal. Pendedahan Timbalan Menteri Kewangan 2 tentang kerugian bersih urus harta jamaah sedang berhad, UJSB, yang bernilai 9.95 bilion bagi tempoh kewangan 14 Disember 2018 hingga 31 Disember 2019. Amat membimbangkan kita. Syarikat yang ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan di zaman Kerajaan Pakatan Harapan dengan alasannya pada mula untuk memulihkan tabung haji. Tapi akhirnya kecundang. Mengikut rancangan asalnya, UJSB, urusan jemaah sedang berhad perlu membeli aset yang lemah tabung haji dengan mandat untuk meningkatkan nilai aset tersebut selama 10 tahun. Setakat sekarang, UJSB harus membayar sebanyak 27.56 bilion kepada tabung haji bagi bangki tempoh 9 tahun. Namun begitu, kerugian UJSB menimbulkan tanda tanya tentang kemampuan syarikat itu untuk membayar hutang tabung haji. Apatah lagi peranan dan kecekapan UJSB dalam memulihkan situasi kewangan tabung haji
telah lama dipersoalkan. Jadi dalam keadaan begini, USSB membeli aset lemah tabung haji dengan nilai 19 bilion. Sedangkan nilai pasaran 9 bilion. Jadi orang pertikaikanlah. Alasannya pembelian itu dinyatakan untuk menstabilkan keuangan tabung haji. Tapi apa jadi? Dan sana tengok bahawa hari ini tabung haji mengalami kerugian begitu besar. Saya menerima kiriman. Ini agak dia bahasa Inggeris, dia kata several report to the police and MSC have also been launched. Banyak laporan polis telah dibuat berhubungan tabung haji. Tapi kita mengharapkan agar forensic account perlu dilakukan. Contoh ya, sebuah anak syarikat tabung haji yang mengendalikan takaful. Gaji untuk CEO dia ataupun ketua eksekutifnya adalah sejumlah, ini yang tertulis ini adalah 903,000 sebulan. Hampir 1 juta. Accumulan. Jadi, dan lebih kurang 10.84 juta setahun. Ini kan saya kata gila ni, saya kata. Gaji untuk CEO. Dan kadang ini boleh katakan 70% pendapatan tabung haji. This indicates an average to income of 30,000 a day. Lebih kurang 30,000 sebulan sehari. Kemudian kita tengok. Look at another tabung haji subsidiary. Kita tengok lagi subsidiary tabung haji satu lagi. BNB Holding Branch. CEO dia, ini laporannya, tahun 2018, tabung haji terpaksa membayar 1.25% of grant to poor Malay at 3.12 million a year. Tapi it raised to 2.7 million. Jadi tabung haji ini dia memberi bantuan kepada orang miskin dan sebagainya. Tetapi gaji untuk mana tadi? Why board member silent looking at this? Jadi gaji untuk CEO dia as haji ni came to the close, got double pay price. What's income? When tabung haji to pay more time revenue security to pay 800 juta, 800,000. Ini keadaannya. Total remuneration for board member untuk jumlah keseluruhan ahli lembaga pengarah sejumlah 4.1 million, 4.1 juta. Sudah bayangkanlah, ini tabung haji. Sepatutnya mereka yang bekerja, yang berkhidmat dalam tabung haji ini, pengendalian urusan untuk mengantar jemaah, untuk mengendalikan mereka, mengerjakan umrah apa semua, dengan ikhlas. Bukan untuk menjarah, untuk mendapat ini belum lagi termasuk bahawa beberapa keputusan-keputusan perniagaan yang dibuat, kita tak tahu. Saya ambil contoh mudah sajalah. Setiap tahun dulu, jemaah haji yang pergi ke menunaikan haji, 20,000. Saudara bekalkan 2 helai kain ihram pun untuk 20,000, dah beratus ribu. Siapa yang dapat? Bekalkan beg untuk ini pun beratus ribu. Siapa sebenarnya? Dahsyat gaji. Memang betul. Jadi dia kata jangan salahkan CEO. Dia apa-apa dia buat di tabung haji. Betul Saudara Mak Ismail, saya setuju. Bahawa kita tidak menyalahkan CEO, siapa pun kalau jadi CEO dapat macam tu, dia pesenyap lah. Tetapi lembaga pengarah yang dilantik. Ahli lembaga pengarah yang dilantik oleh pimpinan kerajaan. Sebab itu kita tak mahu lagi pimpinan-pimpinan politik berada di syarikat-syarikat JLC. Tak patut lagi dah. Buat apa kita nak cari lagi? Sedih kita ni. Saya bahasa baca. Dan kita tengok pula lagi. Saya slow sikit ini sebab saya bukan pakar ekonomi. Tengok pula CEO subsidiary of Badan Nasional Berhad PNB. The majority of the investor in the Bumiputra Stock Trust ASB saving 1,000 saja. Tetapi syarikat bank, his earning, pendapatan 7.6 juta setahun. Artinya 630,000 sebulan. Gaji CEO bank.
Diorang ni makan apa ni sebenarnya? Bagaimana dengan syarikat macam Sime Darby? Sime Darby Plantation. Ni Sime Darby Plantation annual report show a remuneration, iaitu pendapatan to its CEO, who has just been named a telecom chairman. Dia kata, when he took over as CEO of Sime Darby Plantation, his annual income was almost 8 million. 8 juta setahun. Syarikat peladangan. Jadi apakah pimpinan kerajaan yang menjaga ekonomi begini boleh mengizinkan, walaupun itu keputusan yang dibuatkan oleh board ataupun lembaga pengarah, tetapi sepatutnya menteri kena campur tangan. Betul saudara Fazlal Abdullah, kalau perangai tuduh tak kira siapa pun mementingkan diri. Ini yang saya katakan bahawa harta rakyat dijarah. Mereka menjarah begitu banyak itu syarikat dalam Sime Darby. Tu bagaimana pula dengan apa ini CIMB, National Islands, juta saudara. Adakah mereka faham tentang derita rakyat? Sejauh mana mereka memberi bantuan, membantu kerajaan? Sedangkan semua syarikat-syarikat ini diwujudkan adalah untuk mencari dana bagi pihak kerajaan sebab kerajaan tidak boleh berniaga. Berkali-kali saya katakan kerajaan tidak boleh berniaga. Jadi pendapatan kerajaan datang daripada percukaian yang disatukan. Jadi diwujudkan banyak syarikat. Banyak syarikat. Sebab itu Saudara Mak Azmi, sudah sampai masanya semua gaji CEO GSC ni dia kena letak gaji siling lah. Aizat Ibrahim, Menteri Ekonominya Jamin. Saya dah katakan berkali-kali, apabila berlaku kepincangan dalam kerajaan, mereka yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana itu tidak akan melihat benda-benda begini. Mereka melihat apa yang masuk. Masyuk kata anak muda sekarang ni. Sebab itu, kita mesti berusaha untuk mencari jalan supaya semua kegiatan ini perlu dihentikan. Sebab itu saya kata, ini dalam keadaan sekarang ni kita nak bertanya lah. MP-MP yang hebat daripada UMNO, daripada Bersatu lah, daripada DAP lah, daripada PKR ke, kenapa tidak dibangkitkan perkara ini dalam perbahasan bajet? 2 hari lagi, sepatutnya inilah diutarakan. Bob Spang terlalu banyak keistimewaan pada mereka, Datuk. Sepatutnya kena kaji semula. Kita ni rakyat tengok saja. Pendapatan mereka berjuta setahun. Rakyat bagai nak rak lah bekerja. Malahan itu yang saya katakan, bila kita meminta supaya adalah pelepasan untuk ini tabungan daripada EPF, mereka memberi semacam berbagai-bagai alasan. Rakyat nak dapat 10,000. Tak sampai pun sehari pendapatan mereka yang menjadi CEO syarikat GRC ini. Kenapa begini jadi di negara kita? Zul Ghafli, kaya-kaya CEO kalau begini besar. Itu keadaannya. Sepatutnya sekarang ni setaranya Saudara Jamaliah Sebran. Come on, Minister, what have you done? All these things. Saudara Simbat Sim, inilah sebabnya orang terjun dalam dunia politik. Itu keadaannya. Sama ada di sektor perbankan, sama ada di sektor peladanan. Apa berlaku pada Felda? Apa jadi? Ini saya tengok pada tahun 2000 sebelum ambil. Ini satu lagi ni. Ini tulisan kepada saya ni. Terima kasihlah. Terima kasih kepada Tuan Dr. Mahathir. Terima kasih kepada Tuan Sri Muhyiddin. Kerana hari ini negara kehilangan satu lagi syarikat GRC apabila PNB melupuskan keseluruhan pegangan saham majoriti 56.3% yang dipegang olehnya sejak puluhan tahun dahulu dalam Chemical Company of Malaysia, CCM, kepada syarikat milik bukan Bumiputera, iaitu Batu Kawan Berhad. CCM adalah pengeluar produk salutan chlor-alkali dan polimer terkenal di Malaysia. Ia juga antara 3 pengeluar utama lapisan polimer untuk industri sarung tangan dan satu daripada pengeluar terbesar klorin untuk rawatan bekalan air. Hari ini, syarikat tersebut sudah hilang. Kerana PNB kenapa ini Khazanah melupuskan kepada syarikat ini, kepada
PH apabila kerajaan. CCM mencatat keuntungan sebanyak 40 juta tapi turun ke 30 juta pada tahun 2018 dan 16 juta pada tahun 2009. Terima kasihlah kepada penyokong TUN dan DAP dan terima kasih juga kepada nafsu haloba utama yang kufur kerana berjaya mengajak Melayu lain agar turut sama kufur memilih DAP. Akhirnya syarikat itu milik siapa? Milik bukan Melayu. Ni syarikat-syarikat ini diwujudkan dia mempunyai lesen. Kalau saudara nak buat syarikat yang sama untuk mendapatkan perlesenan daripada kerajaan, tak dapat. Sebab syarikat ini telah diberikan hak untuk beberapa tahun. Jadi siapa sahaja mengambil alih syarikat itu akan mendapat keuntungan besar. You see? Saya tahu tak? Ini satu lagi. Did you know Felda has accumulated debt of 10.6 bilion. Felda mengalami kerugian berturutan. Dan Perdana Menteri kemudian issuing ringgit Malaysia 9.9 bilion sukuk bond untuk 10 tahun. Felda sedang mencari wang sejumlah 4.3 bilion untuk suntikan. Ini macam mana kita nak tengok ni? Begitu juga dengan apa yang berlaku pada ini syarikat SP Steel. SP Steel ni dulu dia melakukan dia panggil cara korporat. Ambil alih syarikat itu, ambil alih syarikat ini. Dan akhirnya sekarang ni, ialah bukan Melayu lah. Dia buka pula syarikat EcoWorld. Jadi EcoWorld, dia dulu dari SP Steel, dia ambil balik. Sekarang ni, EcoWorld sudah nak telan pula United Engineering Malaysia, UM. United Engineering Malaysia, Sunrise, anak syarikat Khazanah. Dia makan keliling. Gegak dirimba. Mengenai jabatan yang disuasakan oleh Mahathir, dimasukkan kepada JSC, pesara pencen gaji bulanan dalam JSC adalah bawah RM300. Macam mana pesara JSC mau hidup dengan pencen sebanyak itu? Saudara Gagak dirimba, di sinilah keprihatinan saya. Saya mengutarakan isu ini. Sebab itu saya kata, sudah sampai waktunya kerajaan. Dan saya mengharapkan supaya ahli-ahli parlimen dapat melontarkan permasalahan ini di parlimen sepanjang pendapatan berhubung dengan bajet negara. Kerana banyak syarikat-syarikat milik kerajaan yang dikuasai oleh orang Melayu, bukan orang lain. Tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri mereka. Gaji mereka ratusan ribu. Pendapatan mereka, kaki tangan tak dapat apa-apa. Begitu juga dengan apa saya setuju tadi. Itulah, saudara Aizat Ibrahim, perompak sebenar PH diikuti dengan PN yang sekarang ni. Langsung nak cari jalan penyelesaian. Sebab itu saya kata sudah sampai masanya kita mencari jalan upaya lah agar UMNO kembali balik berkuasa dengan kepimpinan baru yang kita membersihkan. Perlu ada pembersihan. Sebab saya katakan bahawa bila saat air sudah surut begini, kita nampaklah segala selut-selutnya. Kita nampaklah ikan-ikan berlacak yang melompat sana, melompat sini. Kita nampaklah tunggul-tunggul kayu yang perlu dibuang untuk kita bersihkan supaya akan datang air yang mengalir itu jernih yang dapat kita nikmati bersama. Tidak nanti air itu keruh. Sebab itu ada bidalah mengatakan air kalau keruh di hulu, maka keruhlah juga di kualanya. Kita tidak mahu lagi mewujudkan situasi air di hulu itu keruh. Keruhnya, ni saudara Amy Kerambit, senang cerita, cuba kita ambil RM10 sebulan pada setiap Bumi Putera dan urus sendiri syarikat besar. Ni modal boleh berjuta-juta sebulan. Untung kembali pada rakyat. Inilah dulu sepatutnya kita ada yang nak diwujudkan dulu, iaitu koperasi dan sebagainya. Kita memang berusaha untuk mewujudkan itu, tetapi pimpinan mereka yang berada di anjung kuasa tidak mau bersama dengan kita untuk melaksanakan satu reform. Sebab itu saya kata berkali-kali macam mana apa berlaku di Turki. Kerana Erdogan itu hadir selama 10 tahun. Hari ini Turki tak ada minyak, Turki tak ada penghasilan lain apa semua, tapi rakyatnya sudah mula mendapat kedudukan ekonomi yang baik.
dan dihormati. Ini mesti kita usahakan bersama supaya ekonomi negara ini dapat kita langsaikan. Saya amat berharap, sebenarnya berkali-kali saya katakan bahawa kita tidak mahu lagi menyimpan. Kita tidak mahu lagi menyimpan tengkorak buruk dalam tin. Saudara Samsudin Saad, maaf cakap Datuk, selagi pelantikan politik tak kira siapa, PS ke PN ke, malah BN pun sama juga, semuanya macam nau dalam beluka. Saudara Samsudin Saad, saya amat bersetuju dengan pandangan saudara. Kalau pelantikan politik itu mereka bersifat dalam nau dalam beluka. Mereka nak cari kekayaan untuk diri mereka sebab kadang-kadang saya katakan mereka ini hanya memikirkan tambuluk mereka saja. Jadi mereka sepatutnya bergelar menteri. Okey, mengawal. Tugas menteri bukan hanya sekadar membuat janji. Tugas wakil rakyat semak dan imbang. Mesti mengkaji semua ni. Dan hari ini dalam keadaan negara begini teruk, dan CEO ni mereka bertanggungjawab. Mereka bertanggungjawab. Jangan sekali lepas tangan. Kalau ada berlaku kepincangan, maka inilah waktunya, inilah saatnya forensic auditing account ini perlu dilakukan. Dan saya amat mengharapkan agar juru audit negara, pejabat jabatan audit negara melakukan, sebab ini ada kaitan dengan syarikat kerajaan. Sebab mereka juru audit negara ini harus melakukan auditing ataupun mengaudit setiap akaun. Kerajaan perlu ambil balik aset GSC yang hilang. Lantik semula yang bukan dari kalangan politik. Kurangkan penswastaan. Betul saudara buat sepang. Saya bersetuju dengan pandangan saudara. Sakit hati dengan pemerintah sekarang ni. Kita bukan sakit hati. Saya terbakar. Orang Perak kata terbakar teman. Dengarnya. Geramnya Tuhan saja yang tahu. Itu ini lain tak cantik. Saya dah cakap tadi. Saudara. Bila saya memperkatakan soal ini, memang saya akan diserang. Saya dah jangka bahawa saya dah tahu tengok ini. Maka tentulah line saya ini akan diserang oleh mereka. Tambah-tambah lagi mereka daripada syarikat GSC. Sebab saya memperkatakan tentang kepincangan. Ya, saudara Samsudin. Ada boykot live Datuk. Betul. Gangguan talian. Tak ada suara. Ada sangkut-sangkut. Tak apalah. Apa nak buat, saudara? Ini keadaannya. Mereka sekarang ni, inilah penyamun-penyamun ni sedang menyerang saya. Sebab itu saya cuba bercakap dengan pelan supaya kita dapat faham. Tapi apa nak buat bila kita menceritakan yang benar. Kita bukan minta apa, kita minta supaya mereka-mereka yang berada di anjung kuasa, di sama ada di tabung haji, di khazanah, di PNB, di syarikat emas, even di MAB, banyak syarikat-syarikat yang masih ada link kerajaan. Itu tak termasuk lagi syarikat-syarikat perbadanan PKNS di negeri Selangor. Itu pun berbilion juga lagi tu. Begitu juga PKMP Perak, PKNN Negeri Sembilan, begitu juga dengan PKNJ Negeri Johor. Ini negeri-negeri yang kaya. Begitu juga sepatutnya kerajaan kena masuk siasat tentang Perbadanan Kemajuan Negeri Pulau Pinang. CEO GSC, nak buat macam mana Saudara Samsul? Mereka akan hack saya. Tapi saya, okey, awi pang, PH kena blok pula dah. Ini para penyamun lagi. Jadi saudara, macam mana pun bagi saya, malam besok saya nak bercakap lagi tentang kepincangan-kepincangan yang berlaku. Jadi saudara, kita berjumpa lagi malam besok. Saya malas nak layan keadaan begini. Dalam keadaan sangkut-sangkut ni, saya mendoakan, ya Tuhan, selamatkanlah negara kita ini demi rakyat yang tidak berdosa. Bagi kita, setiap mereka yang bertanggungjawab perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.